Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas pertama kali Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa Jibril dan menerima wahyu yang pertama daripada surah Al-Alaq. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ketakutan dan Nabi balik ke rumah jumpa Khadijah. Dalam hadis tu disebutkan, kata dia, faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuaduh fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zammiluni zammiluni fazammaluhu hatta zahaba anhu ar-raw' faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Khadijah wa akhbaraha al-khabar laqad khashitu ala nafsi faqalat Khadijah kalla والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتكري الضيف وتعين على نوائب الحق ila akhiril hadis atau kama qala, hadis riwayat Al-Bukhari. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam balik ke rumah dalam keadaan takut, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melalui keadaan yang baru dilalui tadi. Untuk pertama kalinya Nabi sallallahu alaihi wasallam jumpa satu makhluk Allah, iaitu Jibril alaihi salam. Jibril suruh Nabi baca, Nabi kata ma ana biqari, aku tak tahu baca. Jibril suruh Nabi baca, Nabi kata ma ana biqari, aku tak tahu baca. Jibril peluk Nabi sampai ketat dada Nabi. Jibril suruh Nabi baca, Nabi kata ma ana biqari, aku tak tahu baca. Jibril baca iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Satu pengalaman pertama yang Nabi SAW tidak pernah lalui sebelum itu cukup untuk membuatkan Nabi jadi takut. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuaduh. Nabi balik ke rumah dalam keadaan hatinya gemetar.
Fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Nabi jumpa Khadijah. Faqala, Nabi kata, zammiluni, zammiluni, tolong selimut aku, tolong selimut aku. Kata hadis itu, fazammaluhu. Khadijah tak cakap banyak, tak buat riuh, tak menambah susah Nabi. Khadijah cuma ambil selimut Nabi. Hatta zahaba anhu ar-raum, sehinggalah hilang rasa takut dalam hati Nabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Khadijah. Lepas dah Nabi rasa tenang, Nabi kata kepada Khadijah, wa akhbarahal khabar. Nabi cerita balik apa yang Nabi lalui tadi. Nabi kata, berapa hari dah berapa lama dah aku duk pergi Gua Hira, tak ada pernah jumpa benda macam ni. Tiba-tiba hari ni tak tahu siapa dia ni. Dia mai jumpa aku, dia suruh aku baca. Aku nak baca apa? Aku tak tahu baca. Dia suruh aku baca. Dia peluk aku, ketat dada aku, nak menyawa tak boleh. Tiba-tiba dia baca, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Khadijah radhiyallahu anha bila dengar macam tu, Khadijah bagi peluang kepada Nabi cerita. Khadijah bagi peluang kepada Nabi untuk luahkan ketakutan dan kebimbangan dia. Nabi kata, laqad khashitu ala nafsi. Aku bimbang, aku tak tahu apa nak jadi pada aku ni. Faqalat Khadijah, baru Khadijah cakap. Tuan-tuan, insya-Allah saat lagi tajuk yang kita nak baca malam ni nak cerita kata orang perempuan tak boleh jadi pemimpin. Maka saya pilih mukhadimah ni nak cerita kata orang perempuan ni ada keistimewaan dia. Antara istimewa yang ada pada orang perempuan itu ialah apa yang ada pada Khadijah. Walaupun dia satu perempuan, tapi dia satu orang perempuan yang luar biasa. Walaupun hadis yang kita nak baca saat lagi nak kata orang perempuan tak boleh jadi pemimpin, tapi dalam ramai-ramai orang perempuan ni ada ramai yang seumpama Khadijah ini. Dia bagi Nabi SAW cerita apa sahaja. Dia jadi seorang pendengar yang baik. She's a very good listener. Orang putih kata, dia satu orang pendengar yang baik. Dia boleh dengar apa Nabi nak cerita. Dia tak buat riuh, dia tak tambah gelabah Nabi. Faqalat Khadijah, barulah dia kata, kalla wallah ma yukhzika Allahu abada. Baru Khadijah kata, dia kata kalla, jangan macam tu. Jangan duk bimbang, jangan duk cemas, jangan duk ingat benda bukan-bukan. Khadijah kata, kalla, wallah, demi Allah, ma yukhzika Allahu abada. Sekali-kali aku yakin Allah tidak akan mencelakakan engkau. Dia kata. Pasal apa? Pasal innaka latasilur rahim wa tahmilul kal wa taksibul ma'dum wa taqrid dhaif wa tu'inu 'ala nawaibil haqq. Dia kata pasal engkau wahai Muhammad, kamu orang bagus, kamu satu orang yang cukup jaga hubungan silaturahim, kamu satu orang yang cukup prihatin dengan orang-orang susah, kamu satu orang yang menolong orang yang tidak ada, kamu satu orang yang menghormati tetamu, kamu satu orang yang apa benda baik ada pada kamu. Jangan ingat bukan-bukan, jangan ingat kata Allah nak buat benda tak elok dekat kamu, jangan. Khadijah kata lagu tu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa tuan-tuan? Orang perempuan ni kalau dia bersifat dengan sifat Khadijah, dia orang baik. Dalam sebuah hadis riwayat pada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, ata Jibril an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala Jibril, ya Rasulullah, hazihi Khadijah qad atat ma'aha ina'un
fihi idamun aw ta'amun aw syarab fa idza hiya atatka faqra 'alaiha salam min rabbiha wa minni wa basyirha bi baitin fil jannah min qasabin la sakhaba fihi wa la nasab atau kama qala, hadis sahih riwayat Muslim. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia satu hari Jibril mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril kata kepada Nabi, ya Rasulullah, hazihi Khadijah. Jibril mai jumpa Nabi, Jibril kata, wahai Rasulullah, ni Khadijah ni, qad atat ma'aha inahun fihi idamun aw ta'amun aw syarab. Jibril kata ni Khadijah ni, saat lagi dia nanti mai jumpa kamu, dia akan bawa satu bekas. Dalam bekas itu ada idam, ada lauk untuk kamu makan, ada ta'am, ada makanan, dan ada syarab, ada minuman. Khadijah tak mai lagi. Jibril mai habaq dekat Nabi, kata saat lagi Khadijah nanti mai, dia nanti bawa bekas. Dalam bekas itu ada makanan, ada lauk, ada minuman, nak bawa mai dekat kamu. Fa idza hiya atatka, Jibril kata saat lagi bila Khadijah mai, saat lagi faqra 'alaiha salam min rabbiha wa minni. Jibril kata saat lagi bila Khadijah mai, saat lagi jangan lupa sampaikan salam kepada dia daripada Allah dan daripada aku. Khadijah ni perempuan, tuan-tuan. Khadijah ini wanita, tuan-tuan. Tapi Khadijah ini sudah diletak pada kedudukan yang begitu tinggi di kalangan manusia. Walaupun saat lagi kita nak baca hadis, nak cerita, kata orang perempuan ini tidak sesuai jadi pemimpin nombor satu, tetapi perempuan ini, wanita ini ada kedudukan dia yang tersendiri. Syarat dia apa? Syarat dia jadi macam Khadijah. Sehingga kan Jibril mai habang, kata saat lagi Khadijah nanti mai, jangan lupa faqra 'alaiha salam, sampai salam kepada dia min rabbiha wa minni, salam daripada Allah Tuhan dia dan salam daripada aku Jibril. Wa basyirha bi baitin fil jannah, bagi tahu dekat dia satu good news, satu berita baik, dia akan dapat satu mahligai di dalam syurga min qasab, daripada mutiara. La sakhaba fihi wala nasab, yang di dalam mahligai istana itu tidak ada bising-bising dan tidak ada penat lelah. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Khadijah Nabi dapat semua anak dia kecuali Ibrahim. Yang tu kita ambil satu kuliah lain, kita cerita pasal yang kata Ahlul Bait, cerita pasal ahli keluarga Nabi ni, kita ambil satu kuliah lain. Cerita Nabi anak laki-laki berapa orang, umur mereka sampai dekat mana, anak perempuan ni berapa orang, tiap-tiap seorang ni apa cerita dia, lain kali kita cerita. Malam ni saya nak cabut satu aja daripada anak-anak Nabi dengan Khadijah ini, iaitu Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zainab ni isteri Nabi pun ada nama Zainab, Zainab binti Jahshin. Anak Nabi pun ada nama Zainab, Zainab binti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak perempuan Nabi Zainab itu anak sulung. Dia menjadi isteri kepada Abu Al-As bin Ar-Rabi'. Saya lagi cerita pasal dia. Anak Nabi yang kedua nama dia Ruqayyah. Kalau orang Melayu panggil Kiyah ataupun Ruqyah, ataupun kalau dia moden dia panggil Rocky. Isteri Nabi nama Ruqayyah. Ini apa nama anak Nabi, nama dia Ruqayyah. Dia menjadi isteri kepada Uthman bin Affan radhiyallahu an. Anak perempuan Nabi yang ketiga nama dia Fatimah. Ini sangat glamour.
Dia isteri kepada Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Anak perempuan Nabi yang keempat nama dia Ummu Kalsum. Dia juga menjadi isteri kepada Uthman bin Affan selepas wafat kakak dia Ruqayyah. Maka Uthman bin Affan dia jadi menantu Nabi 2 kali. Mula-mula dia menikah dengan Ruqayyah. Ruqayyah mati, dia menikah dengan adik pula nama Ummu Kalsum. Yang kita pilih untuk nak dijadikan cerita kita pada malam ini ialah Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu nama yang tidak begitu popular tetapi dia ada cerita dia. Anak sulung Nabi yang lahir 10 tahun sebelum Nabi dilantik jadi Nabi. Nabi dilantik jadi Nabi umur apa? 40. 10 tahun maksudnya umur Nabi berapa? 30. Umur Nabi 30, Nabi dapat anak pertama. Dinamakan anak itu Zainab. Nabi sayang Zainab. Yang kita duk jumpa dalam banyak hadis ni cerita Nabi sayang Fatimah. Malam ni kita nak berkeluar satu lagi anak Nabi, nama dia Zainab. Nabi sayang dia. Sebab sebuah hadis Nabi SAW sebut, Nabi kata hiya afdalu banati usibat fiyya. Nabi kata Zainab ini adalah anak perempuan aku yang paling utama, anak sulung. Usibat fiyya, dia ditimpa begitu banyak musibah kerana aku, Nabi kata. Tuan, kita ada anak apa orang pun, anak hak rasa susah sikit ni anak nombor apa? Anak nombor 1 lah. Anak hak bongsu ni kita dah senang dah. Pasal kita dah kerja lama dah, gaji pun dah naik tinggi dah, rumah pun dah ada dah, kereta pun dah beli dah. Jadi anak hak kendian-kendian hak bongsu ni dia tak berapa susah. Anak sulung tu susah. Pasal apa? Pasal dia beranak keluar mai, ayah dia baru kerja. Kereta pun tak boleh beli lagi, duk naik motor. Hujan panas pun duk redah motor. Jadi Nabi SAW, anak sulung dia Zainab, Nabi kata dialah orang yang paling banyak ditimpa musibah kesusahan. Usibat fiyya, ditimpa musibah Zainab ini kerana aku, Nabi kata. Ulama di dalam membincangkan hadis Nabi ini yang dikatakan afdalu banati, yang kata dia ni anak yang paling utama ni, pasal apa? Ulama hadis kata kerana satu, pasal dia adalah anak gadis di kalangan anak-anak gadis yang mula-mula masuk Islam. Di kalangan budak-budak yang mula masuk Islam siapa? Ali bin Abi Talib. Di kalangan anak dara yang mula masuk Islam siapa dia? Zainab. Dia ditimpa susah pasal apa? Ketika dia nak hijrah daripada Mekah ke Madinah, dia tidak hijrah sama dengan bapa dia, sama dengan Nabi SAW. Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah, Zainab tak ikut. Zainab tinggal di Mekah bersama dengan suami dia. Pasal apa? Pasal suami dia pada masa tu Abu Al-As bin Ar-Rabi' tak masuk Islam lagi. Pak mentua Nabi, menantu tak masuk Islam. Maka dia sebagai isteri, dia tunggu bersama suami dia di Makkah. Kemudian lepas pada tu baru dia berhijrah ke Madinah. Dia hijrah ketika dia dalam keadaan mengandung. Kerana susah payahnya hijrah Mekah ke Madinah itu, dia keguguran. Maka kerana tu Nabi kata usibat fiyya, dia ditimpa musibah kerana aku, Nabi kata. Maka Nabi rasa cukup sayang dekat anak ni. Cerita ni tuan-tuan boleh rojak di dalam Fathul Bari. Bukan Fathul Bari ulama UMNO tu. Fathul Bari kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani. Zainab kahwin dengan Abu Al-As bin Ar-Rabi'.
Dan Abu Al-As bin Ar-Rabi' siapa dia ni? Abu Al-As bin Ar-Rabi' yang jadi suami kepada Zainab anak Nabi ni, dia anak penakan Khadijah. Dia sangkut kot tu. Dia anak kepada Halah, mak dia nama Halah, ha simpui ha alif lam ta marbutah. Halah ni adik Khadijah. Pada awal lagi Abu Al-As bin Ar-Rabi' ni Khadijah cukup sayang kat dia. Khadijah anggap dia macam anak Khadijah sendiri. Sehinggalah Khadijah mahu supaya Abu Al-As ni kahwin dengan anak dia, dengan Zainab ni, anak dia dengan Nabi. Dan hasil daripada dan apa nama, kerana dia setuju untuk kahwin dengan Abu Al-As, Khadijah bagi hadiah dekat dia satu kalung, satu rantai tengkuk yang Khadijah cukup sayang. Khadijah bagi dekat Zainab untuk pakai di hari perkahwinan dia. Abu Al-As bin Ar-Rabi' yang menjadi suami kepada Zainab ni orang bagus, orang baik. Bagus tak bagus dia ni, dia digelar Al-Amin. Macam mana orang panggil Nabi masa kecil Muhammad Al-Amin, Abu Al-As ini masa muda dia orang panggil dia Al-Amin. Pasal apa? Pasal dia satu orang yang jujur, dia satu orang yang pemurah, dan dia satu orang yang cukup amanah. Dan dia satu orang yang buat meniaga, satu businessman yang cukup berjaya, mempunyai rangkaian perniagaan di sana sini. Ni yang kata suami Zainab yang menjadi menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Bila Nabi kena boykot, kalau kita baca sejarah sirah Nabi, Nabi pernah kena boykot. Pembesar Arab Quraisy bagi warning kepada semua orang, jangan siapa ingat nak pergi tolong Muhammad ni. Abu Al-As bin Ar-Rabi' walaupun dia tidak masuk Islam, dia bangkit berdiri di depan orang Quraisy semua. Dia kata, Muhammad ini pak mentua aku, menjadi tanggungjawab aku jaga dia. Tak Islam tapi bagus. Dan sejarah mencatatkan dia bertanggungjawab supply makan, minum, duit ringgit dan perbelanjaan Nabi dan orang yang kena boykot. Dia pergi bagi. Dia tak heran kepada kafir Quraisy yang bagi amaran ini. Tapi dia tak masuk Islam. Pelik tak pelik tuan-tuan dalam dunia ni? Oh, hak mengaku Islam duk lawan Islam ni pun ada. Hak tak masuk Islam duk pertahan Islam pun ada. Abu Al-As bin Ar-Rabi' walaupun pak mentua dia Nabi, dia tak masuk Islam, tapi dia pertahankan Nabi di waktu itu. Bila Nabi SAW hijrah ke Madinah, Zainab anak perempuan Nabi ini dengan suami dia Abu Al-As bin Ar-Rabi' tetap tinggal di Makkah. Bila jadi perang Badar, Abu Al-As bin Ar-Rabi' menantu Nabi ini, dia duduk di pihak kafir Quraisy nak pergi serang Nabi di Madinah. Pula dah. Tak faham kita ni. Sat tengok dia kesian dekat Nabi, dia pergi bantu Nabi, dia pergi hantar makan minum Nabi, dia bagi belanja duit dekat Nabi. Tiba-tiba bila Quraisy nak serang Nabi Muhammad di Madinah, dia duk ada dalam geng Quraisy. Dia nak pergi serang Nabi SAW di Madinah. Dalam perang Badar dia ditawan. Ni menantu Nabi ni, Abu Al-As suami kepada Zainab ni kena tawan di dalam perang Badar. Dan Nabi SAW, kalau kita baca cerita tentang tawanan perang Badar, ditawarkan kepada keluarga yang ada di Mekah, siapa yang nak bebaskan saudara mara mereka yang kena tawan ni, bawa mai tebusan, boleh dibebaskan. Tuan-tuan, Zainab anak Nabi SAW kirim kalung dia untuk tebus laki dia. Dalam hadis, kalau kita baca hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia kata, lamma ba'atha ahlu Makkah fi fida'i asrahum, ba'asat Zainab bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi fida'i Abil As bin Ar-Rabi' bimalin wa ba'asat fihi biqiladatin laha kanat li Khadijah.
adkhalatha biha ala Abi al-As hina bana 'alayha. Qalat falamma ra'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqqa laha raqqatan shadidah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam in ra'aitum an tutliqu laha asiraha wa taruddu 'alayha allazi laha faf'alu. Faqalu na'am ya Rasulullah فأطلقوه وردوا عليها الذي لها أو كما قال. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Aisyah cerita, dia kata orang-orang Mekah yang keluarga mereka kena tawan dalam perang Badar, pakai kirim hantar utusan mai bawa duit nak bebaskan adik-beradik mereka. Dalam ramai-ramai itu ada utusan daripada Zainab anak Nabi. Orang yang dia utuskan tu membawa qiladah, membawa kalung kepunyaan Zainab, hantar pi untuk nak tebuih laki dia. Hadis tu kata apa? Dia kata falamma ra'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqqa laha raqqatan shadidah. Nabi ni bila orang tunjuk dekat dia, tunjuk kata ni, di antara benda yang depa buat mai untuk nak tebuih tawanan ni, ini tunjuk ada bagi duit, ada bagi mai perak. Dia tengok-tengok kalung itu kalung Khadijah. Bila Nabi SAW tengok aja kalung Khadijah ni, raqqa laha raqqatan shadidah. Dalam bahasa hari ni dia kata Nabi ni touching, tersentuh hati Nabi ni. Bila dia tengok kalung tu, kalung Khadijah mai depan dia, dikirim oleh anak kesayangan dia kerana nak tebuih menantu dia yang duduk di dalam kumpulan tawanan perang Badar. Nabi bila tengok yang tu, raqqa laha raqqatan shadidah, air mata deras. Nabi beralih kepada tentera-tentera Islam yang duk jaga tawanan perang Badar ni. Nabi kata in ra'aitum an tutliqu laha asiraha wa taruddu 'alayha allazi laha faf'alu. Nabi cakap cukup lembut. Nabi kata dekat tentera Islam yang duk jaga tawanan perang Badar ni, Nabi pegang kalung tu, Nabi kata dekat depa, kalaulah hampa ingat hampa nak bebaskan Abu Al-As ini, dan kalung ni pun hampa nak bagi balik kepada anak aku yang menjadi tuan punyanya, kalau hampa ingat hampa nak buat macam tu, Nabi kata faf'alu, buatlah. Nabi kata, walaupun Nabi SAW ini bukan sahaja dia pemimpin Madinah masa tu, bahkan dia Nabi kepada orang Islam pada masa tu, Nabi tak bagi arahan suruh buat. Nabi pulangkan balik dekat mereka. Nabi kata kalau hampa ingat, kata hampa nak bebaskan dia, kalau hampa ingat, kata kalung ni hampa nak bagi balik, kirim balik kepada anak aku, kalau hampa ingat nak buat macam tu, Nabi kata faf'alu, hampa buatlah. Sahabat-sahabat Nabi bila dengar macam tu, faqalu na'am ya Rasulullah. Depa tahu dah Nabi punya kehendak tu, depa tahu. Depa tak tanya 2 kali, depa tak tanya 3 kali, depa dengar, depa kata kami akan buat ya Rasulullah, jangan takut. Depa lepas balik Abu Al-As menantu Nabi ni, kalung tu pun bagi kat dia, pi bagi balik dekat isteri hang anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma Nabi panggil dia, Nabi panggil menantu ni, Nabi kata dekat dia, aku bebaskan engkau dengan syarat, dengan kadar segera hantar anak aku Zainab kepada aku. Nabi kata dekat dia, secepat mungkin hang ni dibebaskan, kalung ni bagi balik dekat anak aku dan hantar anak aku dengan kadar segera kepada aku. Dia terima permintaan Nabi. Abu Al-As balik ke Mekah. Bila sampai di sana, dia kirim Zainab balik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zainab sepeninggalan dia, dia tinggal suami dia di Mekah, dia mai duduk dengan bapa dia, dia pun tak peduli siapa, dan suami dia Abu Al-As bin Ar-Rabi' ditinggalkan di Mekah pun tak menikah dengan siapa.
Zainab setia kepada Abu Al-As, Abu Al-As setia kepada Zainab. Cuma tak masuk Islam lagi. Tuan-tuan, tu yang nak abang apa? Nak abang kata hidayah ni mahal, tuan-tuan. Satu manusia sehebat Abu Al-As bin Ar-Rabi' ni, sehebat dia, yang berlatar belakangkan orang baik-baik, pun Allah tak bagi hidayah mudah-mudah dekat dia. Kita, tuan-tuan, tak ada satu jasa, satu pengorbanan untuk Islam. Beranak-beranak keluar mai, Tuhan pilih kita jadi orang Islam, tu pun tak sayang Islam. Kita tak tahu nilai Islam itu. Kita tak tahu. Macam mana manusia, Allah bagi dia sihat, dia tak tahu nilai kesihatan tu. Dia tak tahu sehinggalah dia sakit. Bila dia sakit, dia tahu kata sihat ni tak boleh bayar dengan duit. Tapi bila dah sakit, baru nak tahu kata nilai sihat tak guna. Bila dah mati, bila dah masuk kubur, bila kubur dah himpit kita, bila kubur sudah jadi gelap, bila kubur sudah menjadi tempat azab pada kita, masa tu baru nak tahu kata Islam ni sepatutnya kita pelihara, masa tu lambat. Kita jadi macam manusia yang dapat bonus, benda yang bukan hak kita. Bonus ni bukan hak kita, gaji hak kita. Bonus bukan hak kita. Bonus tu pemberian kepada kita. Bila dapat bonus, kita gembira ni, tak tahu nak abang duit yang dapat ni, duit tak sangka kita dapat. Kita punya sonok. Islam lebih daripada bonus. Tak minta. Kita tak minta pun, dalam perut tak minta pun beranak keluar mai nak jadi Islam. Tiba-tiba beranak keluar mai, mak kita Islam, ayah kita Islam, orang bang di telinga kita, kita membesar dalam keadaan mengaji Quran dan sebagainya, kita tak reti nak menilai nilai Islam itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Abu Al-As, menantu Nabi, anak penakan Khadijah, anak kepada Halah, suami kepada Zainab, balik ke Mekah. Dia sampai dekat isteri dia, dia kata aku dibebaskan tanpa mereka ambil apa-apa tebusan atas ihsan bapa kamu, dia kata. Nah, kalung pun dia bagi balik, ke isteri dia. Aku akan pegang janji aku dengan Nabi SAW, hampilah balik dekat bapa. Zainab pun daripada hari pak dia hijrah tinggal, dia tu rindu dekat bapa ni, mencengkam hati. Tapi hak ni suami, hak nu bapa, tanggungjawab dia duduk dengan suami dia. Bila pak dia panggil balik dalam keadaan macam ni, dia pun balik. Di situ pun perbincangan ulama panjang tu, cerita panjang, adakah dia ni masa tu sudah terpasah nikah dengan suami dia. Itu satu bab yang kita tak bincang malam ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Abu Al-As pada tahun 6 Hijrah masuk Islam. Dia masuk Islam di Mekah. Dia masuk Islam dan dia isytiharkan Islam dia di depan pembesar-pembesar Quraisy yang ada di Mekah semua. Dia beritahu dekat mereka, aku sudah Islam dan aku nak bertolak ke Madinah, nak pergi jumpa Nabi SAW, bapa mentua aku, dan Zainab isteri aku. Sekarang aku nak keluar, nak pergi ke sana. Dan dia pergi, dan dia sampai di sana, Nabi terima dia balik dan Nabi satukan balik dia dengan Zainab sebagai suami isteri. Di situ pun ulama fiqh bincang panjang. Adakah dia kena akad balik ke jadi suami isteri ataupun macam mana? Itu perbincangan yang kita tidak bincang pada malam ini. Pokok pangkalnya dia balik ke sana dan Nabi satukan balik mereka sebagai suami isteri. Dia mempunyai 2 orang anak yang menjadi cucu Nabi. Satu nama Ali, satu nama Umamah. 2 cucu hasil daripada perkahwinan Zainab dan Abu Al-As. Zainab anak Nabi SAW ini akhirnya wafat pada tahun 8 Hijrah. Dia mati sebelum Nabi mati. Anak Nabi SAW yang nama Zainab yang kita cerita panjang tadi ini, dia wafat pada tahun 8 Hijrah. Nabi doa ada lagi, Nabi kebumikan dia. Manakala suami dia Abu Al-As syahid di dalam perang Yamamah pada tahun 12 Hijrah semasa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Perang Yamamah ni perang apa tuan-tuan? Perang lawan golongan murtad. Perang
lawan dengan geng Musailamah Al-Kazzab. Mati Abu Al-As menantu Nabi SAW ini di dalam perang Yamamah itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itulah jasa Zainab. Maka orang perempuan jangan kita pandang kata dia tak guna, kerana hadis yang kita nak baca sekali lagi. Orang perempuan akan jadi sangat tinggi kedudukan di sisi Allah kalau sekiranya dia menjadi seperti Khadijah, kalau dia menjadi seperti Zainab radhiyallahu anhumah. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, ista'zanat Halah bintu Khuwailid ukhtu Khadijah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa'arafa isti'zana Khadijah farta'a lidhalik, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma Halah. Aisyah radhiyallahu anha cerita, dia kata satu hari aku duduk di rumah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Halah binti Khuwailid. Siapa dia Halah ni? Mak kepada Abu Al-As tadi ni. Siapa Halah ni? Adik Khadijah. Dia mai di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Halah ni, bila dia mai, dia bagi salam di luar rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni fa'arafa isti'zana Khadijah. Bila Nabi dengar suara Halah, suara adik ipar, adik kepada Khadijah, adik isteri Nabi, Nabi dengar suara Halah mai bagi salam, minta izin nak masuk dalam rumah ni. Bila Nabi dengar suara dia, Nabi teringat dekat Khadijah, pasal serupa suara adik ni dengan kak dia. Nak cerita kata sayang Nabi dekat Khadijah ni tak boleh padam. Khadijah dah wafat lama dah di Mekah tu. Nabi dah mai Madinah dah. Nabi dah menikah dengan Aisyah, dengan apa dah. Tiba-tiba mai adik ipar ni yang kata Halah, yang kata mak kepada Abu Al-As bin Ar-Rabi' ni tadi ni, mai di rumah Nabi, mai bagi salam. Nabi dengar suara Halah adik ipar ni bagi salam. Nabi dengar tu, Nabi teringat dekat Khadijah. Farta'a bidzalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam terpegun, tersengap sah. Kerana dengar suara macam mana suara Khadijah ni. Tergamam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allahumma Halah. Baru Nabi sedar. Nabi kata, ya Allah, ini bukan Khadijah, ini Halah. Dia kata. Ya tuan-tuan, Nabah kata apa? Orang perempuan ni dia boleh pergi ke kedudukan itu. Kedudukan sangat istimewa di sisi Allah dan di sisi Nabi dan di sisi agama Islam, kalau kena cara dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, cuma masalah orang perempuan ni apa dia? Masalah orang perempuan ni dia tak boleh jadi Khadijah, dia jadi Kak Jah aja. Jadi Kak Jah ni masalah dia satu, apa dia? Dia emosional. Benda yang duk perosak, yang duk pelingkup orang perempuan ni pasal emosional. Kurang pengetahuan agama, ikut perasaan. Berlaku di zaman Nabi SAW, dan hadis riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Dia kata, anna zawja Barirah kana abdan yuqalu lahu Mughith, faka'anni anzuru ilaihi yatufu khalfaha yabki wa dumu'uhu tasilu ala lihyatihi. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعته. قالت يا رسول الله تأمرني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا أشفع. قالت لا حاجة لي فيه.
Atau kama qal, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Ni nak cerita orang perempuan emosional. Ibnu Abbas kata ada satu perempuan, dia ni asal-asal hamba, dimerdekakan oleh Aisyah isteri Nabi. Nama dia Barirah. Dia ni masa dia jadi hamba dulu, tuan dia, pengulu dia kawinkan dia dengan satu laki-laki hamba yang bernama Mughith. Barirah ni pun hamba, Mughith ni pun hamba. Pengulu dia bagi kahwin dengan Mughith. Dia tak berkenan. Barirah ni pada awal dia tak berkenan dekat Mughith ni, tapi dia hamba, pengulu mau macam tu dia kena ikut lah. So dia pun kahwin dengan Mughith, dapat anak seorang. Tapi duk tak mau situ. Boleh orang perempuan ni macam ni. Dia tak mau, orang paksa dia suruh kahwin, dia kahwin, tapi hati duk tak mau situ lah. Dalam duk tak mau tu anak seorang. Sama dengan orang lelaki pun, kadang-kadang kita tanya dia, ya kita pun jadi gagap nak tanya kita, yang ni berasan hari tu tengok berasan orang perempuan ada yang ni hak baru. Oh okey, tak tahu kata. Pasal kita biasa tengok dia dengan isteri dia, kita berasa ingat lagi muka isteri dia ni nampak lagu lain tu, itu yang gagap nak tanya tu. Ni dia kata ni baru je. Oh, kita kata alhamdulillah. Awaknya kita tanya pula, awaknya cerai ke yang tu? Dia kata mula tu tak cerai tapi cerai lah ni. Oh, pasal apa? Tak bahagia, dia kata. Tak bahagia. Kita kata anak bukan 5 ke hari tu ni? Dia anak bukan 5 ke tu ni? Dia kata dah 6. Kita ingat 5 pun kalau kata tak bahagia itu sudah hebat. Dia kata tak, bukan 6. Oh, 6 lagi hebat. Oh, tapi tak bahagia no, kata. Tak bahagia kata. Tak apalah, saya cakap tu lah. Mudah-mudahan yang ni hang bahagia, kita kata dia. Ada, macam dia pun ada dalam masyarakat kita ni. Zaman Nabi, Barirah dipaksa kahwin oleh pengulu dia dengan satu laki-laki yang juga hamba, nama dia Mughith. Hati tak mau, daripada hari orang suruh kahwin tak mau, dah jadi suami isteri pun hati tak syok, sampai dapat anak seorang pun tak syok. Aisyah isteri Nabi ni pergi bayar duit dekat pengulu dia, beli dia, lepas itu Aisyah merdekakan dia. Bila dia dimerdekakan oleh Aisyah, perkara pertama dia minta apa dia? Barirah ni. Perkara pertama dia minta supaya laki dia cerai bang dia. Masya Allah. Ibnu Abbas dalam hadis riwayat Al-Bukhari ni, kata Ibnu Abbas, dia kata ka'anni anzuru ilaihi. Ibnu Abbas kata aku ni macam duk nampak-nampak aja. Yatufu khalfaha, waktu pi tawaf Kaabah, Barirah pi tawaf Kaabah, bekas suami duk ikut belakang. Laki dia Mughith ni punya sayang dekat bini ni, tak tahu nak abang, sayang dia. Dalam sebuah hadis lain, Nabi SAW kata, ya Abbas, ala ta'jabu min syiddati hubbi Mughith Barirah. Hang tak tengok ke betapa agungnya, betapa besarnya, betapa cintanya Mughith kepada isteri dia Barirah. Bukan kata Mughith tu besar cinta kepada Barirah isteri dia. Orang pun nampak, Nabi pun nampak betapa laki ni punya sayang dekat dia. Sampai Nabi kata dekat Abbas ini pak penakan Nabi. Nabi kata dekat dia, ya Abbas, wahai Abbas, hang tak rasa takjub ke? Hang tak rasa heran ke? Min syiddati hubbi, betapa dahsyatnya, hebatnya cinta Mughith Mughith terhadap isteri dia Barirah. Wa min syiddati bughdhi Barirah Mughithan, dan betapa dahsyatnya benci Barirah kepada suami dia. Masya Allah. Yang laki ni punya sayang dekat dia, yang dia punya tak mau kat laki dia.
Sampai Nabi kata kepada Abbas, hang tengok hang tak rasa pelik ke dia? Apa ni yang sampai jadi macam ni ni? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi panggil Barirah ni, Nabi panggil, Nabi kata lau raja'ti, Nabi kata Barirah, hang tak mau ke kalau sekiranya Mughith rojok hang balik jadi isteri dia? Dia dah cerai dah. Nabi kata tak mau ke rojok balik? Qalat, kata Barirah, ya Rasulullah, ta'muruni? Barirah ni tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, Tuan perintahkan saya suruh rojok balik dengan dia ke? Adakah ini perintah? Dia tanya. Oi, cengih. Nabi kata, la innama ana ashfa', dah aku tak perintah, cuma aku mencadangkan. Nabi kata, pasal aku tahu laki hang sayang dekat hang macam mana, dan aku tahu Mughith tu orang baik. Tak boleh ke baik balik, tak boleh ke rojok balik? Aku tidak perintah, tetapi aku mencadangkan. Nabi kata. Qalat, kata Barirah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, la hajata li fihi, aku tak kebulok kat dia. Ni apa tuan-tuan ni? Ni nak abang kata emosional. Orang perempuan. Laki baik, laki bagus, laki dah susah dah nak cari laki macam tu. Dia boleh tak mau dekat laki dia. Ada anak seorang pun, sampai dalam satu hadis lain Nabi kata fa innahu abu waladik. Nabi kata Barirah, dia bapa anak hang. Nabi kata, hampa tak mau ke baik balik, hampa tak mau rojok ke, dia tu bapa kepada anak hang. Dia tanya Nabi balik, perintah ke ni? Nabi kata bukan perintah, aku mencadangkan. Dia kata la hajata li fi, aku tak kebulok kat dia. Nabi kata tak apa. Ni nak cerita yang kata orang perempuan ni dia macam ni. Ada yang bersifat seperti mana Khadijah, ada yang bersifat seperti mana Barirah. Macam ni. Cuma kalau dilihat pada 4 perkara, ni mukadimah tak habis lagi, kitab tak baca lagi. Kalau dilihat pada 4 perkara, yang pertama dari segi fizikal, orang lelaki lebih kederat, riang, lelaki lebih. Pasal apa kata lelaki lebih? Pasal orang lelaki boleh naik nyok, perempuan tak naik nyok. Laki-laki riang ada. Dilihat dari segi spiritual, dari segi ruhani, laki-laki lebih. Pasal laki-laki dia tak ada cuti ibadat dia. Kalau puasa Ramadan 29 hari, 30 hari laki-laki komplit. Orang perempuan dia ada cuti, maka dia kurang dari segi spiritual. Orang laki-laki semayang dia penuh. Orang perempuan dia ada time tak semayang. Dari segi spiritual, dari segi agamanya, Nabi kata itu lebih laki-laki. Laki-laki tak semayang ni saya kira lah, yang tu jenis tak mau semayang. Tapi hak jenis semayang ni dia boleh buat penuh. Cuma dari segi intelektual, ada orang perempuan lebih kadang-kadang. Intelektual, mengaji tinggi. Tuan-tuan pi hari ni mana universiti pun, UUM yang dekat kita ni ke, Insaniah ke, pilah UITM ke, pi sampai Universiti Melaya, UKM, USM apa ke, bukan sikit doktor, profesor, associate professor perempuan. Intelektual. Dari segi intelektual ramai orang perempuan ni cerdik. Tetapi campur semua sekali laki-laki lebih. Siapa kata laki-laki lebih? Allah kata dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Tuhan kata ar-rijal qawwamun 'alan nisa, laki-laki adalah pemimpin wanita. Allah Subhanahu wa taala sebut benda ni dalam surah An-Nisa. An-Nisa ni cerita perempuan. Dalam surah An-Nisa Allah sebut benda ni very clear.
Tuhan kata ar-rijal, orang lelaki-lelaki ni qawwamun 'ala nisa, depa pemimpin kepada orang perempuan. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Pasal apa? Pasal Allah memang lebihkan sebahagian ke atas sebahagian yang lain. Maksudnya memang Allah bagi jadi pada awal-awal laki-laki lebih pada perempuan. Walau dia satu orang ada PhD holder, dia ada PhD, dia satu orang doktor, dia satu orang profesor, dia satu orang yang intelektual, satu orang yang terkenal, satu orang yang dirojok dalam bidang ekonomi, dalam bidang perubatan, dalam bidang apa sekalipun, apabila suami dia mati, dia handicap. Bila suami dia mati, dia handicap. Dia jadi, apa nak kata handicap ni? Dia jadi ada kekurangan. Paling tidak bila laki mati dia tenggelam punca, dia kata tengok telefon tak boleh dah, telefon dah kena blok dah. Dia pasal apa? Tak bayar bil. Awak yang tak bayar, dia kata bayar macam mana? Dia satu orang doktor PhD, Profesor Madya, Profesor, dia nak bayar bil telefon tak tahu. Pasal selama ni laki dia duk bayar bil telefon. Selama ni dia duk ingat pakai telefon tu tak kena bayar. Berapa ramai orang perempuan, wak kereta polis steering ni lagi laju daripada orang lelaki-lelaki polis nak buah minyak tak hati. Tata telefon lelaki dia, telefon dia, abang ni awak ni pasal apa kereta start tak boleh. Lelaki dia kata start tak boleh, bateri kot. Jadi lagu mana? Duk tanya dalam telefon ni, jadi guna tak tahu, diguna dia ngeng-ngeng-ngeng tak ada apa. Dah bunyi ke lelaki dia? Tak ada bunyi, ngeng-ngeng-ngeng tapi dia tak mau hidup. Pasal apa? Tak apa, sekali abang pi tengok meter minyak rapat habis. Dia la ilaha illallah. Awak selamat. Dia kata tak tahu, mana tahu abang yang duk buang minyak selama ni. Dia handicap. Bila laki dia tak ada, bil telefon pun tak bayar, minyak kereta pun tak tahu boh. Maknanya orang perempuan bergantung pada laki-laki. Bukan laki-laki itu kerja bayar bil telefon, bukan laki-laki itu kerja buah minyak, tetapi ada kerja yang apabila tak ada laki-laki, orang perempuan jadi susah. Benda kecil aja, tapi kacau hidup dia. Dia nak pergi mesyuarat dengan profesor daripada Amerika mana, ni cerita besar ni, dia nak pergi ni, tapi kerana minyak kereta habis macam pasal kerja tu dia tak boleh buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Tuhan kata apa? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Memang Tuhan dah buat satu lebih daripada yang satu lagi, laki-laki lebih daripada perempuan. Wa bima anfaqu min amwalihim, lebih-lebih lagi apabila suami kerja, isteri tak kerja, nafkah anak bini suami tanggung, ketika itu suami lebih lagi menjadi pemimpin di dalam keluarga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, baru kita baca kitab, kita tengok cerita orang perempuan tak boleh jadi pemimpin. Bahrul Mazi jilid 15. Bahrul Mazi jilid 15 muka surat 243. Dia kata masalah raja perempuan memerintah negeri tidak maju. Dia kata, ketahuilah orang perempuan itu kurang akal, kurang agama dan banyak jahilnya. Dia kata pedih bunyi ni. Bunyi ni pedih tu sebab kita abang awal-awal tadi, orang perempuan boleh lepas daripada apa yang disebut di sini kalau sekiranya dia menjadi seperti Khadijah, kalau sekiranya dia jadi seperti Zainab, kalau sekiranya dia jadi seperti mana orang-orang perempuan yang ditunjukkan dalam Quran dalam hadis kehebatan mereka akan jadi hebat, tidak seperti yang disebut di dalam hadis yang akan datang ini. Kata dia, dengan kerana itu tidak sayogia mereka diberi memerintah rakyat. Orang perempuan boleh kalau nak jadi pengarah, nak jadi pengetua, kau nak jadi apa, tapi jangan sampai mereka ni duduk di kursi nombor 1 sampai jadi Perdana Menteri. Jangan. Dan siapa menurut perintah raja perempuan, nescaya tidak maju pemerintahannya itu. Kalau naik, dia kata perempuan duduk nombor 1, dia jadi kelang kabut. Pasal apa? Pasal kelemahan yang ada kepada mereka. Kadang-kadang dalam kehidupan kita sendiri pun, kalau lagi isteri, yang isteri kita ni kerja di satu jabatan, mai bos dia perempuan, dia balik mai duk komplain dekat lelaki di rumah ni, Allah, dia kata leceh orang perempuan jadi bos.
Dia tanya dia balik, hang laki-laki ke perempuan? Dah lah, dia kata perempuan lah. Tapi betul ya, dia kata orang perempuan tak boleh lah jadi bos. Dia sendiri perempuan, dia tak suka bos perempuan. Esok cukup seniority, cukup syarat, dia naik duduk bangku tu, dia jadi pengarah. Orang lain pula kata kat dia, leceh bos perempuan. Nampak? Biasa tak tuan-tuan dengar benda ni? Biasa sangat-sangat. Pasal apa? Pasal mereka ni bukan daripada jenis Khadijah, mereka jenis Barirah. Dengan tak ada pasal-pasal emosional di pejabat, dengan tak ada pasal-pasal rambut nak unyai dia, dengan tak pasal-pasal hak nu tak kena, hak ni tak kena, dengan tak pasal-pasal beletiang dekat kaki tangan satu pejabat dan sebagainya. Kacau, dia jadi kacau habis. Satu pejabat jadi kacau habis. Pasal apa? Pasal sikap dia yang tidak sesuai dibawa sebagai pemimpin di sesuatu tempat. Baik. Dia kata bermula dalil yang menunjukkan yang demikian itu adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala asamanillahu bi syai'in sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lamma halaka Kisra. Qala man istakhlafu qalu ibnatuh. Diriwayatkan oleh satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Katanya telah dipelihara aku oleh Allah Subhanahu wa taala daripada fitnah. Abi Bakrah ni, dia kata alhamdulillah, dia kata Allah Taala selamatkan aku daripada terlibat dalam fitnah. Fitnah apa? Fitnah perang sama-sama Islam. Tuan-tuan, Islam bila perang dengan Islam, ini fitnah paling besar. Islam bila bergaduh dengan Islam, ini fitnah paling dahsyat. Islam kalau sama Islam tidak boleh bersatu, ini benda yang Nabi paling takut. Hari ni ada fitnah tu tuan-tuan. Cukup dahsyat. Bukan ada, cukup dahsyat. Tuan tengok video-video yang duk keluar dalam YouTube, duk tunjuk macam mana pembunuhan Islam, bunuh Islam di Syria. Yang sembelih itu Islam, yang kena sembelih itu Islam. Kononnya yang sembelih itu Islam Syiah, yang kena sembelih itu Islam Sunni. Pihak yang yakin dengan benda ni mati-mati mengatakan Syiah bunuh Sunni. Tapi hakikat sebenarnya apa dia? Wallahu a'lam. Tuhan aja yang tahu. Ada satu third party, ada satu pihak ketiga yang memang seronok kalau sekiranya Sunni dengan Syiah ni berperang. Memang mereka seronok. Pasal apa? Pasal mereka tak gaduh main duk bunuh orang Islam. Bagi Islam bunuh Islam. Hang mau apa? Untuk hang nak pergi bunuh saudara sama seagama dengan hang mau apa? Hang mau senjata, kami supply. Hang mau apa? Hang mau duit, kami bagi. Hang mau apa? Hang mau makanan, kami hantar. Hang mau apa? Janji hang Islam, hang pergi bunuh orang Islam. Kalau berlaku di zaman Nabi SAW peristiwa perang Jamal antara kumpulan Aisyah dan juga kumpulan Sayyidina Ali bin Abi Talib berperang sampai mati-mati, itu Nabi satu benda yang sangat mendukacitakan Nabi kalau Nabi masih hidup. Hari ini berlaku dalam skala, dalam skala yang lebih besar. Bergaduh ni tak usah bercakap lah, bergaduh, berbunuh-bunuh di antara sesama Islam. Maka Abi Bakrah dia kata apa? Dia kata alhamdulillah, dia kata Allah Subhanahu wa taala pelihara aku daripada terlibat di dalam perang Islam sama Islam dengan satu hadis yang aku dengar daripada Nabi SAW, yang aku boleh tak pi join kumpulan yang bergaduh ni semata-mata kerana aku ingat hadis Nabi, maka aku tak join. Saya nanti cerita pasal apa. Kerana aku ingat satu hadis Nabi, Nabi sebut depan aku duk ingat-ingat lagi apa yang Nabi kata ni. Maka kerana tu, bila ada orang mai ajak aku pi join kumpulan yang nak perang sama-sama Islam, aku tak mau pi. Alhamdulillah, dia kata, aku selamat daripada terlibat di dalam fitnah itu. Tuan, kalau kita tengok dalam hadis sahih, dalam riwayat Imam Muslim, dia cerita Nabi kata kalau pada ketika itu jadi gaduh, jadi perang, jadi berbunuh-bunuh antara Islam dengan Islam, kalau kita pada masa itu duduk berlari, Nabi kata hang berjalan. Kalau kita tengah duduk berjalan, Nabi kata berdiri, tak usah berjalan. Kalau kita duduk berdiri, Nabi kata duduk.
Tak usah duduk berdiri. Kalau kita duduk-duduk, Nabi kata tidur buang. Jangan duduk-duduk. Nabi kata kalau di tangan hang ada senjata tajam yang boleh guna untuk bunuh orang, Nabi kata katuk senjata tu bagi jahanam. Pasal apa? Pasal tak mau bagi kita terlibat di dalam peperangan yang akan mati dalam perang itu orang Islam. Islam ni dia macam tu. Islam bukan satu agama yang duk tiup api permusuhan. Islam bukan satu agama yang duk bakang semangat suruh pergi bertindak melulu. Islam satu agama perdamaian. Islam nak suruh Islam sama Islam cari jalan pertemuan, duduk berbincang dan selesaikan masalah. Itu Islam. Spirit Islam macam tu. Abi Bakrah ni dia kata, apabila mai benda macam ni aku teringat pesan Nabi, maka aku tak terlibat di dalam perang itu. Alhamdulillah, dia kata. Kalau tidak, seumur hidup aku hidup di dalam penyesalan. Kita pernah cerita bab perang Jamal di masjid ni panjang lebar dulu ni, detail. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sambung hadis tu dia kata, tak kala binasa Kisra, yakni raja besar yang memerintah Parsi, sabda Nabi SAW, siapakah yang menggantikan Kisra sebagai raja besar Parsi itu? Dengar berita kata Kisra. Kisra ni gelaran, bukan nama orang, gelaran kepada pemerintah Parsi. Macam mana Fir'aun gelaran kepada pemerintah Mesir dulu. Bila dengar berita kata Kisra, raja Parsi mati, Nabi tanya. Nabi kata, siapa yang naik takhta menggantikan dia? Nabi tanya. Jawab sahabat-sahabat Nabi SAW, iaitu anak perempuan dia. Dia jawab kata, yang ganti tempat bapa dia ni adalah anak perempuan dia. Bila dengar Nabi SAW perkataan sahabat-sahabat yang demikian, maka sabda Nabi SAW, faqala Nabi SAW, lan yufliha qaumun wallau amrahum umra'ah. Maka sabda Nabi SAW, tak akan jadi maju satu kaum yang memberi perintah mereka itu akan pekerjaan mereka itu satu perempuan. Nabi kata apa? Siapa yang ganti tempat Raja Kisra ni siapa? Anak perempuan dia. Nabi kata habislah. Parsi tidak akan maju lagi. Nabi kata lagu tu. Qala falamma qadimat Aisyah yani al-Basrah zakartu qawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'asamanillahu bihi. Kata Abu Bakrah, maka tak kala datang Aisyah radhiyallahu anha ke negeri Basrah dengan segala tenteranya. Ini cerita Aisyah ni, yang cerita perang Jamal yang kita cerita panjang hari itu ni. Aisyah mencari kekuatan orang-orang yang nak sokong dia pergi di Basrah. Nak kumpul kekuatan untuk nak attack Ali bin Abi Talib. Waktu dia sampai di Basrah, Abu Bakrah dia ada di Basrah. Aisyah panggil dia sebab dia sahabat Nabi, dia orang kenamaan, ada meriwayatkan banyak hadis daripada Nabi SAW. Aisyah panggil dia. Aisyah kata, ya Abu Bakrah, jom ikut kumpulan aku, kita pergi lawan dengan Ali. Maka dia ajaknya untuk pergi berperang dengan tentera Ali kerana mau pergi menghantam Sayyidina Ali, iaitu perang dengan Ali bin Abi Talib, kerana nak menuntut bela mengambil darah Sayyidina Osman yang mati kena bunuh. Lalu diajaknya Aisyah akan aku bersama-sama dengan dia menghantam Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dia kata Aisyah ajak dia join untuk pergi terlibat dalam perang Jamal, nak lawan dengan Sayyidina Ali. Maka aku sebutkan sabda Nabi SAW, dengan kerana itu dipelihara Allah akan aku daripada masuk dan terlibat di dalam perang itu. Dia baca balik hadis ni, kata Nabi SAW dah kata dah, jangan ikut pemimpin perempuan. Pasal apa? Kalau ikut tidak akan maju. Dia kata, oleh kerana Aisyah, walaupun kamu isteri Nabi, tetapi oleh kerana kamu perempuan, aku tidak ikut kamu. Dia kata, sebenarnya itu alasan dia untuk tidak ikut perang lawan dengan Ali bin Abi Talib. Bukan saja sepupu Nabi, bahkan menantu Nabi SAW, bahkan orang yang terlibat menguruskan jenazah Nabi, bahkan salah seorang yang turun di dalam liang menyambut dan menanam jasad Nabi SAW. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Masalah dia kata raja baik, raja jahat.
dia kata. Raja ataupun kerajaan ini ada baik dan ada jahat. Sesungguhnya raja besar ataupun pemerintah negeri ataupun kerajaan ada baik ada jahat. Itu boleh dikenal akan dia. Boleh kenal, dia kata. Dengan khabar Nabi SAW seperti mana tersebut dalam hadis At-Tirmizi, kata dia an Abi Hurairah anna Rasul sallallahu alaihi wasallam waqafa ala unasin julusin faqala ala ukhbirukum bi khairin min syarrikum. Diriwayatkan oleh satu sahabat Nabi SAW, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawasanya sabda Nabi SAW ketika berkhutbah kepada beberapa orang yang duduk di depan dia. Nabi satu hari tengok sahabat duduk, Nabi berdiri bagi satu ucapan. Maka berkata Nabi SAW, maukah sekalian kamu aku khabarkan dengan sebaik-baik orang-orang kamu daripada yang jahat daripada kamu? Nabi berdiri di depan sahabat-sahabat ni, Nabi kata, hampa mau dah aku nak beritahu orang baik dengan orang jahat tu macam mana nak kenal? Itu maksud dia. Depan ni Nabi kata ni aku nak beritahu dekat hampa. Hampa nak tahu tak macam mana cara nak kenal orang baik, macam mana cara nak kenal orang jahat? Nabi kata lagu tu. Qala fasakatu. Qala zalika thalatha marrat. Faqala rajul bala ya Rasulullah akhbirna bi khairina min syarrina. Kata Abu Hurairah, diam mereka daripada mendengarkan sabda Nabi SAW yang demikian itu. Bila Nabi tanya, Nabi kata ni hampa mau tak aku nak cerita macam mana nak kenal orang baik, macam mana nak kenal orang jahat? Semua sengah. Tak ada siapa jawab. Tak ada siapa respon. Nabi ulang 2 kali, sengap semua. Nabi ulang 3 kali, pakat takut. Pasal apa? Kerana datang waham di dalam hati mereka itu. Mereka jadi was-was, jadi takut. Takut mereka itu, atas diri mereka itu jatuh siapakah yang jahat itu kelak zahir di dalam orang banyak itu. Takut. Mereka takut kot Nabi pinpoint. Dia pun takut. Nabi kata hampa nak tahu dah macam mana nak kenal orang jahat, macam mana nak kenal orang baik. Nabi tunjuk seorang, Nabi kata dia ni jahat. Takut yang tu. Takkanlah Nabi tak cerdik begitu tu. Kita kalau kita nak bercakap depan orang, kita tak payah abang kata ni cukup tak guna, tuan-tuan jangan ikut dia. Jangan cakap begitu. Itu kita memperbodoh-bodohkan orang yang dengar. Kita tak payah sebut ni jahat. Kita habang sifat-sifat orang jahat. Orang yang dengar dia tahu sendirilah siapa dia yang jahat tu. Itu orang cerdik, itu orang bijak. Sahabat-sahabat ni takut lagi. Nabi kata hampa mau tak aku nak beritahu ke hampa orang baik dengan orang jahat? Nabi tunjuk ni 1 2 3 4 5, yang ni 6 jahanam. Yang ni baik. Depa takut kot lagi salah seorang yang kena tunjuk masuk dalam 6 jahanam tu, takut depa. Dia kata lagu tu. Maka takut mereka ni, jadi waham dalam diri mereka ni, takut mereka itu akan diri mereka itu jatuh siapa yang dikatakan jahat itu kelak zahir dalam diri di kalangan yang ada banyak itu. Takut yang tu. Maka kata Abu Hurairah telah bertanya Nabi SAW 3 kali. Nabi tanya 3 kali, hampa mau dah aku nak cerita orang baik ni siapa, orang jahat ni siapa? Tak ada respon. Nabi tanya 3 kali, maukah sekalian kamu aku cerita kepada kamu sebaik-baik orang daripada kalangan kamu dan sejahat-jahatnya? Bila didengar oleh mereka itu 3 kali Nabi tanya, maka lalu disahut oleh satu laki-laki. Bila dia kata sampai 3 kali duk tanya ni, kalau tak respon lagi dia pergi 13 kali, dia pergi 33 kali, jenuh kita. Seorang respon. Maka kata laki-laki itu, bahkan ya Rasulullah, khabarkan kiranya kepada kami sebaik-baik orang dan sejahat-jahat orang daripada kami. Seorang kata, dia kata, ya Rasulullah, tak apa, cerita mai, kami nak tahu siapa yang baik, siapa yang jahat daripada kalangan kami ini. Yakni perbezakanlah kami itu siapa jahat dan siapa baik. Bila didengar oleh Nabi SAW akan sahut mereka yang demikian, maka sabda Nabi, khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu wa syarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu. Nabi jawab macam tu. Nabi bukan nak tunjuk 1 2 3 4 5. Nabi bagi tahu sifat-sifat dia. Sabda Nabi SAW, sebaik-baik orang daripada sekalian kamu ialah orang yang boleh diharapkan kebajikan dan kebaikan daripadanya. Orang baik itu ialah orang yang kita boleh harap kebaikan daripada dia. Satu.
dan diamankan kejahatannya, yakni daripada kalangan raja-raja dan segala orang yang memerintah, dan kita tahu dia tak buat zalim ke orang. Itu orang baik. Tengok dia apa kita tahu dia orang baik. Tengok ayak muka dia apa kita tahu dia orang baik. Kita tahu dia orang baik. Kita boleh harap kebaikan mai daripada dia. Kadang-kadang nak cakap tak tahu tuan-tuan, kita kadang-kadang bukan kata kita ni duk mengaji tasawuf, Tuhan pergi bagi dekat kita satu ilmu kasyaf ke apa ke. Anak kita balik mai abang, anak perempuan balik mai abang, dia kata mak saya ada kawan dah, tapi tak tahu mak dengan ayah setuju ke tak. Yang mak ni kata orang mana apa semua, kerja apa semua, tanya habis semua, hang ada gambar dia dah. Budak-budak lah telefon lah, pak kata buka tunjuk, mak tengok. Mak tunjuk kat pak mak tunjuk kat abah hang tak apa, bawa pergi kat pak tengok misal menguat. Dia kata aku tak tahu tapi aku tak percaya muka macam ni. Bukan kasyaf, dan dia pun bukan drive shaft. Cuma ada satu dalam diri dia tu, ada satu. Bila tengok tu dia nak abang tak tahu. Bila tengok tu dia main dalam hati dia. Abang kata dia pergi cari orang lain. Mak ni pergi balik kata ni, pak hang nampak tak apa kenal ni. Pasal apa dia kata? Kerana misalnya kah? Dia kata kerana spek matanya kah? Kerana apa ni yang tak sesuai? Tak tahu. Pak hang tengok gambar tu, dia kata pergi cari orang lain tu ya. Kalau hang pandai pergi pujuk dia, hang pergi. Mak kata lagu dia, mak tak wani dah. Kalau mak cakap sekali lagi nak jadi apa, mak tak tahu. Pak hang bukan hang tak tahu. Kalau dia kata tak mau, selalu kata dia main dalam hati. Ini orang dia kata apa? La yurja khairuhu, tak boleh harap kebaikan daripada dia. Tengok muka pun tak percaya. Tengok ni nampak lagu penyamun tarbus satu macam ni, punya ramai orang elok-elok duk ada awak dia ni yang dia pergi berkenan, dia duk main lagu tu. Tak pernah jumpa, tak pernah bersembang, tak pernah apa pun. Tengok gambar tu dia main kata cari orang lain lah. Jadi dia nak beritahu dalam hadis ni apa dia? Dia kata orang baik ni apa dia? Orang yang kita tengok dia apa kita boleh tahu, kita boleh harap kebaikan daripada dia. Tengok ayak muka dia, muka tu muka ayak semayang. Tengok ke cerah, ke jernih ayak muka dia tu, kita rasa percaya kat dia. Bila boleh berjumpa berdepan, boleh bercakap sepatah dua, bila boleh bersembang, kita akhlak dia. Dan dia adalah satu orang yang boleh diharapkan kebaikan daripada dia. Dan betul macam yang dikata, sungguh inilah orang yang patut jadi pemimpin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka apabila mereka itu baik kepada rakyat, seperti dilepaskan mereka itu kerana seorang yang kena zalim. Kalau dia jadi pemimpin di kalangan rakyat dia, kalau ada kena zalim, dia akan pastikan rakyat dia dilepaskan daripada kezaliman itu. Dia tak boleh tidur malam dengan senang, melainkan dia fikir dulu apa yang menjadi susah rakyat dia, apa benda yang menjadi masalah kepada rakyat dia. Dia fikir-fikir, esok dia panggil mesyuarat, dia bincang, okey, dia kata benda ni kita buang, benda ni menyusahkan rakyat kita. Dia satu orang pemimpin yang macam tu, yang otak dia ni duk fikir apa, tak mau susahkan rakyat, tak mau bebankan rakyat, apatah lagi nak mengambil kesempatan ataupun nak menyamun dan merompak rakyat, lagi dia tak buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka mendirikan orang yang berilmu dan memuliakannya. Dia kalau jadi pemimpin, dia tahu orang yang patut dimuliakan. Siapa dia orang yang patut dimuliakan? Orang yang berilmu dan orang yang berakhlak mulia. Itu orang yang mesti dimuliakan. Oh semak tuan-tuan, tengok, oi dia ni mana ni dengan rantai tengkok orang pakai ni. Ish. Nah, ini pemimpin kita pun semak bila tengok macam tu. Jantan pakai rantai tengkok, Allahu akbar, awak dia ni. Kita jadi semak. Tengok dengan keadaan anak bini dia apa, dia main ketak dadah. Dia main ketak dadah. Kita nak tengok ni, tengok macam turun main pun ayak muka pun muka yang semayang. Tengok dia keluarga macam mana, anak bini macam mana tu. Kepercayaan kita tu ada. Kalau dengan Allah dia jaga, dengan rakyat dia tentu jaga.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Seperti dia kata mereng, dia tulis di sini. Apa maksud dia saya tak tahu. Dia kata seperti mereng kepada sebelah orang yang dikasihnya. Mereng maksudnya apa? Berat sebelah kot. Kita tahu mereng kacau. Tak, berat sebelah kot, dia mereng. Dia kata seperti mereng dia kepada sebelah orang yang dikasihnya dan berdamping dengan dia. Apabila orang yang dikasihnya, yang orang yang berdamping dengan dia berbuat zalim, dia jadi macam ni. Dia jaga kroni, dia jaga kroni dia, dia jaga geng dia. Kalau kroni dia, kalau geng dia buat salah lagu mana pun kira betul. Pasal apa? Dia orang kita. Kalau macam ni punya bentuk pemimpin, Nabi SAW kata ini tidak layak jadi pemimpin. Begitu. Dan seperti tiada ia makan segala punya orang dengan bergagah paksa dan tiada izin tuannya. Dia bukan jenis hidup membujuk lalu melentang patah, tak ada hukum halal haram di dalam hidup dia. Dia bukan jenis macam tu. Kalau dia jadi pemimpin, dia jaga benda ni. Hak dia halal, hak dia, hak orang. Dia tidak akan randuk masuk hak orang punya. Dia jenis orang macam tu, dia layak menjadi pemimpin. Maka raja-raja dan pemerintah yang demikian itu diharapkan baik dan kebajikan pada dia. Kalau macam tu sifat-sifat ada kat dia, tahu ini orang patut menjadi pemimpin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan tiada diamankan daripada kejahatannya, iaitu seperti raja-raja pemerintah yang suka makan suap dan sebagainya. Ini tak mau. Pemimpin jenis macam ni tak mau. Lambat lepas aja, bukan tangkap duit dengan tangan-tangan kau tu dia telan pergi sekali. Tak mau, macam ni tak mau, dia kata. Maka suka mereng juga dia ni pun, dan suka mereng pada orang yang dikasihnya dan berdamping dengannya. Berat sebelah. Hak tadi dia tak berat sebelah, hak tadi dia jalan betul. Dia main hak berat sebelah ni, ini tak mau. Apabila mereka itu berbuat zalim, dia lepaskan daripada dibalas zalimnya dan dibiarkan dia makan segala yang dipunya orang. Ini tak mau. Bini dia, bini orang pun bini dia. Jenis macam ni kita tak mah. Dia kira hak dia, hak orang pun hak dia. Kacau macam ni. Ini tidak boleh jadi pemimpin. Bahkan raja dan pemerintah yang jahat itu ialah yang sendiri suka zalim dan suka makan segala punya orang. Dia tu pun dah jahat dah. Dia ambilnya dengan bergagah dan dengan jalan tipu daya. Hak orang disamun, dirampas, diambil sesuka hatinya. Maka demikian itu adalah orang yang sejahat-jahat daripada kalangan kamu. Nabi bagi ini garis panduan dia. Apa nak pilih orang jadi pemimpin, nak menjadikan dia sebagai kerajaan kamu, pilih orang macam ni. Orang macam mana? Muka dia pun kita nampak boleh percaya, tindak tanduk dia memang boleh percaya. Jangan ambil yang tengok dia pun tak percaya, tindak tanduk dia berbahaya. Begitu. Masalah raja-raja yang terpilih dan raja-raja yang terkutuk, dia kata. Raja-raja dan pemerintah negeri yang terpilih dan yang terutama daripada segala raja dan pemerintah negeri, iaitulah raja-raja yang adil, yang menjalankan seperti mana hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang tu yang kita nak. Dia cerita dia apa, dia nak buat apa yang Tuhan suruh buat. Yang tu. Cukup timbangannya di antara segala rakyatnya dan tidak zalim ia sekali-kali. Tidaklah perkara itu berjalan sebagaimana mustahaknya dan cukup akan tadbirnya. Dia buat kerja betul. Dan tidak bercerai dengan orang-orang alim yang bijak dan pandai tadbir. Dia mau orang macam tu. Dia dengan orang alim ni dia hormat habis. Tuan-tuan tengok Sultan Kelantan lah ni. Allahu Akbar. Dia terkeluar daripada kebiasaan. Dia terkeluar. Dia boleh pergi rumah orang kampung, dia boleh duduk melepok atas tikar mengkuang orang kampung, dia boleh buat benda ni. Satu benda yang tak pernah orang buat sebelum ni. Bukan masalah dia buat tu, saya suka nak tengok muka dia. Muka dia ketika dia pergi buat ni. Nampak muka tu. Muka tu dia bukan best actor. Dia bukan nak jadi pelakon tambahan apa bayang 15 hari, bukan. Dia bukan macam tu. Dia seronok buat benda tu. Dia boleh duduk naik kereta, dia singgah mana-mana masjid, masuk semayang sekali dengan orang kampung ni. Tuan-tuan, hadis Melayu kata apa? Ulang menyusung akang, tak akan hilang bisa dia. Kalau dia ulang kapak, kalau dia ulang senduk, kalau dia ulang berbisa, dia duduk perdu pokok pun dia patut masuk wad kita ni.
Tak mesti dia ulang senduk, dia ulang kapak, dia tak semestinya. Oleh kerana bisa dia ni boleh bawa maut dekat orang, dia kena duduk atas pucuk pokok dah. Dia duduk di bawah pun bisa dia duduk ada. Orang hebat-hebat, orang besar-besar, orang kenamaan, orang apa ni, kalau dia boleh turun pi sama dengan orang bawah ni, lebih bisa lagi dia ni. Dia minta orang buat apa, bukan orang terpaksa buat, orang seronok nak tolong dia. Ini satu benda yang Nabi ajar yang tak semua orang lagi faham benda ni. Ke bawah Duli, Sultan Kelantan dia faham benda ni. Kawan baik dia siapa dia? Tok Guru Menteri Besar. Kawan baik dia. Apa-apa cari orang tua ni, apa-apa rojok dekat orang tua ni, apa-apa minta nasihat daripada orang tua ni. Seronok kita tengok. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tak apa agak cakap lagu tu. Benda betul tuan-tuan. Takkan benda betul tak boleh nak abang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dengan kerana itu sudahlah sekalian orang yang di bawah perintahnya itu semuanya kasih kepadanya. Ni Tok Guru Idris Al-Marbawi habang kat kita 60 tahun dulu. Kalau orang-orang yang berkedudukan tinggi ni boleh turun pergi macam tu, merendah diri bersama dengan rakyat marhain ini, apabila dia buat macam tu, dia kata apa hasil dia? Semua rakyat yang ada di bawah ni kasih pada dia. Sayang, hormat, tuan-tuan, tak boleh beli. Kita jadi bos, orang ikut kita pasal pangkat kita, pasal takut kepada kuasa yang ada kat kita, pasal tindakan yang kita boleh ambil dekat dia. Tak ada guna tuan-tuan. Kita pencen, kita lintas jalan, dia tindih kita. Hari ni pencen, esok jumpa dia tak bagi salam dah. Maukah kita jadi orang macam tu? Berbanding dengan kita masa duduk pada kedudukan itu, kita satu orang yang merendah diri, turun pergi dekat mereka hormat kita, kita pencen 20 tahun dah, dia jumpa kita, dia cium tangan kita depan semua orang. Dia abang ni bos saya dulu. Bukan siapa bayar duit kat dia, bukan siapa ugut dia, di depan semua orang dengan bangganya dia bagi tahu ni bos saya dulu. Tuan-tuan, ini ilmu tidak semua orang faham benda ni. Ilmu daripada mana? Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dia kata dan semua orang bukan setakat kasih kepada dia, bahkan berdoa barang kiranya dikekalkan Allah mereka itu di bawah pemerintahannya. Oh dia tuan-tuan. Ni rakyat ni doa angkat tangan ni minta, ya Allah panjangkan umur dia, ya Allah kekalkan dia jadi pemimpin kami, ya Allah. Bukan disuruh, bukan dibayar duit, bukan diberi teks untuk dibaca. Doa itu rakyat sendiri duk ingat dalam hati, ya Allah panjanglah umur dia, kami bahagia duduk di bawah naungan pemerintahan dia. Baik, dia kata apa? Dan dia kata menjalankan apa kemaslahatan rakyat dan sebagainya, dan semuanya itu berdoa barang kiranya dikekalkan dia dengan pemerintahannya. Dan pula mereka itu bercakap suka menyerah diri dan jiwa. Tu dia, semua ni kira dia suruh buat apa, mereka pergi buat semua, tak tanya nak bayar duit berapa, mereka akan pergi buat. Mereka gadai nyawa untuk mempertahankan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mau menjunjung apa titah raja yang demikian itu dengan suka hati dan ikhlas hati. Tuan-tuan, dalam perang Uhud, Nabi jatuh dalam lubang yang dikorek oleh munafik. 80 orang tuan-tuan syahid di keliling lubang itu. Tahan dada supaya panah tidak kena tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa duit Nabi bayar dekat depa ni? Depa buat tu semata-mata apa dia? Ikhlas hati kerana sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benda ni kita nak tarik keluar daripada sejarah yang ada. Adapun raja-raja dan pemerintah negeri yang terkutuk itu, iaitu raja dan pemerintah yang suka zalim dan suka sedap diri dan anak bini mereka sahaja, maka tidak dia ambil hirau apa kemaslahatan rakyat dan apa yang baik bagi mereka itu. Jenis ni dia tak ada fikir orang, dia fikir dia.
Dia fikir sekarang sudah ada 10 juta nak bagi jadi 100 juta. Sekarang sudah ada 100 juta nak bagi jadi 1 bilion kekayaan dia. Hampa punya pasal. Begitu. Maka suka main-main, suka bersedap-sedap, berseronok-seronok sahaja. Tidak dipedulikan susah senang rakyatnya. Tidak suka berbuat jahat. Bahkan suka dia berbuat jahat dan apa-apa maksiat. Itu kehidupan hari-hari dia. Dengan kerana itu sudahlah benci rakyat kepada dia. Rakyat ni hari ni cerdik. Bila dia nampak tak kena, dia start tak syok dia jadi tak suka. Dia domai benda-benda. Disumpah diseranah oleh rakyat daripada jauh dan didoakan lekeh mati dan lekeh binasa. Ada kan sampai macam tu? Ni Syekh Idris Al-Marbawi kata, bila dah tak berkenan ni, dia domai macam-macam. Ada apa macam tak ada, dia kata tak guna. Rakyat ni di mana ni? Di kedai kopi yang menjadi mini parlimen di sana sini, tempat duk godam ni. Para dia kata 5 tahun tak pernah nampak muka dia main lagu tu. Tu pasal apa? Tu keluar di mulut tu pasal apa? Marah. Pasal apa? Tak suka. Pasal apa? Pasal pemimpin tidak berkelakuan seperti yang sepatutnya. Begitu. Dan tak mau mereka itu menurut perintah dengan senang dan bertertib. Mereka sentiasa bergagah dan berlawan dengan rakyat itu. Jadi tak elok lah. Pemimpin marah rakyat marah pemimpin, dia jadi perempuan-perempuan, jadi tak elok negeri. Maka jadilah raja yang demikian itu sumpah seranah rakyat dan benci mereka itu kepada rakyat seperti mana rakyat benci mereka. Jadi begitu. Rakyat marah dia marah rakyat balik. Dia marah rakyat marah dia balik. Dia penat. Apalah salahnya bila kita bergelut, bersusah payah nak ambil jawatan tu. Bila dah dapat jawatan tu, tunaikan amanah dengan sewajarnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebuah hadis yang kata an Umar bin Al-Khattab anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ala ukhbirukum bi khiyari umaraikum wa bi shirarihim wa khiyaruhum allazina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tad'una lahum wa yad'una lakum wa shiraru umaraikum allazina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Maksud dia, saya baca hadis saja daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, mau dah aku nak cerita kepada kamu sebaik-baik pemerintah, sebaik-baik kerajaan dan sejahat-jahat pemerintah, sejahat-jahat kerajaan. Iaitu sebaik-baik pemerintah itu ialah orang yang mereka itu sayang kepada rakyat dan rakyat sayang kepada mereka. Itu bagus. Mereka pun sayang dekat rakyat. Orang yang jadi pemerintah, jadi kerajaan ni sayang kepada rakyat. Rakyat sayang kepada mereka. Satu. Wa tad'una lahum wa yad'una lakum. Mereka doa kesejahteraan rakyat, rakyat doa kesejahteraan pemerintah. Itu bagus. Wa syiraru umaraikum, dan pemerintah yang tak bagus. Allazina tubghidunahum wa yubghidunakum. Ialah pemerintah yang pemerintah benci rakyat, rakyat benci pemerintah. Dia jadi lagu tu. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Bahkan rakyat maki, laknat mereka dan mereka melaknat dan memaki rakyat. Itu pemerintah yang tidak bagus, dia kata. Dan tuan-tuan tengok sebelah lagi hadis, dia kata an Ummi Salamah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innahu sayakunu alaikum a'immah ta'rifuna wa tunkirun faman ankara faqad bari'a wa man kariha faqad salima walakin man radiya wa taba'a. Faqila ya Rasulullah afala tuqatiluhum qala la ma sallu. Maksudnya daripada Ummi Salamah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata akan berlaku ke atas kamu pemimpin-pemimpin yang kamu tahu, kamu kenal mereka, tetapi kamu mengingkari mereka. Nabi kata esok akan mai dekat apa pemimpin yang apa kenal. Rakyat kenal pemimpin, tengok dia ni, Allah dia ni depa pilih bagi jadi wakil rakyat. Dia begitu. Kenal dah dia ni. Pasal apa? Rekod baik dia, rekod tak baik dia, rakyat kenal. Macam tak ada awal lain pi bagi kat dia ni. Dia jadi begitu. Nabi kata akan mai keadaan itu. Dan watun kirunah, dan kamu engkarkan dia. Bila kita kenal dia orang tak baik, tiba-tiba dia angkat menjadi pemimpin, kita tak boleh nak ikut dia.
Jadi macam tu. Faman ankara faqad bari'ah. Siapa yang menentang dia, dia terlepas daripada dosa. Dia kata, wa man kariha faqad salima. Siapa yang menentang dia, dia selamat. Pasal dia orang yang tak baik. Dia naik jadi pemimpin, dia nak bawa pergi jalan tak baik. Apabila kita menasihati dia, kita menegur dia, kita tak mau dia pergi buat benda tak baik, kita selamat. Tapi kalau sekiranya kita turut serta dengan dia, sama-sama dia pergi penat benda-benda tak baik, pada ketika itu kita binasa, Nabi kata. Maka pilih tengok orang baik. Kalau dia buat benda baik, baik ni maksudnya apa? Hak agama bagi buat, punya dia buat. Okey, cantik. Kalau dia buat benda tak baik, tegur dia. Tulis surat pergi dekat dia, SMS pergi dekat dia, bagi tahu dekat dia, jangan buat benda macam ni. Kami pilih hang untuk jadi wakil rakyat, untuk jadi pemimpin. Kami tak mau hang buat benda macam ni. Tolong jangan buat. Kalau hang buat juga, hang akan hilang sokongan kami. Bagi tahu kat dia macam tu. Baru dia pun takut sikit, dia tak buat. Kita tengok dia pergi buat benda tak baik, kita pun pergi duk ya-ya sama dengan dia. Habis ya. Dia bawa kita terjun gaung. Habis semua sekali. Walakin man radhiya wa taba'a, tapi siapa yang pi redha pi ikut dia dengan benda tak baik dia, jahanamlah orang itu. Faqila, maka sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, afala tuqatiluhum? Kalau pemimpin jenis tak baik ni ditakdirkan jadi pemimpin kami, adakah boleh kami pi perang lawan dengan dia? Qala, jawab Nabi, la, tak boleh. Perang tak boleh. Nabi buat kacau huru-hara, nak perang, nak bunuh dia, tak boleh. Ma sallu, selagi mana dia Islam dan dia semayang, kamu tidak boleh main kasar macam tu dengan dia, tak boleh. Tonton tengok sampai jadi perang, sampai apa nak jatuhkan pemimpin, kesudahan jadi apa? Tonton tengok apa yang jadi di Iraq. Marah dekat Saddam Hussein, dengan berbantukan tentera Amerika, gulingkan Saddam Hussein. Iraq aman ke hari ni? Tak aman juga. Dua orang situ. Pasal apa? Pasal cara tu tak kena. Tengok keseronok nak jatuhkan Saddam Hussein hari tu ni. Oi, seolah-olah tak ada Saddam Hussein ni, Iraq jadi satu negeri yang makmur. Seolah-olah macam tu. Sampai hari ni huru-hara. Tuan-tuan tengok apa yang jadi di Libya. Marah dekat Gaddafi. Sampai buat dia sampai jadi macam-macam. Jatuh Gaddafi, aman ke Libya hari ni? Tak juga. Sebab cara dia tak kena. Pasal apa? Pasal Nabi kata dah, bukan itu cara dia. Bukan dengan cara menimbulkan rusuhan, pergaduhan, pembunuhan dan sebagainya. Bukan itu cara dia. Gunakan cara yang sewajarnya. Cara yang aman, cara yang elok. Ubah kepada keadaan yang lebih baik. Sebab kita doa dalam khutbah yang kedua, tuan-tuan, apa dia doa kita? Di antara doa yang khatib nanti baca, Allahumma aslih a'immatana wa wulata umurina. Ya Allah, elokkanlah a'immah, pemimpin-pemimpin kami, wa wulata umurina, dan juga wali-wali yang menjaga urusan kami, pemimpin. Minta doa bagi mereka ni dapat hidayah, dapat petunjuk, jadi elok. Tak kira siapa, minta supaya Allah kekalkan mereka di atas hidayah, di atas petunjuk Allah, supaya semua orang akan jadi elok. Nah, wallahu a'lam. Lepas ni insya-Allah tuan-tuan, kuliah kita yang berikutnya bulan 1. Bulan 1 kita akan sambung jilid yang berikutnya, kitab yang sama ni. Ni jilid berapa lah ni? Jilid 15. Kita akan sambung jilid 16. Senang, tak kena fikir dah kita apa. Kita akan sambung jilid 16. Jilid 16 ni dia main satu cerita yang jarang-jarang kita dengar. Saja kita baca pi. Dia panggil Abwabur Ru'ya. Cerita tentang mimpi. Mimpi. Satu benda yang hari-hari kita duk jumpa benda ni. Mimpi. Mimpi ni apa benda? Boleh percaya ke tak boleh percaya? Betul ke tak betul? Adakah mimpi itu satu petunjuk? Adakah mimpi boleh dijadikan dalil dan sebagainya? Dia nak main. Dan adakah wujud satu ilmu yang dinamakan ilmu ta'bir mimpi? Adakah ta'bir mimpi? Bila mimpi dia ada ta'bir dia ada satu tafsiran dia. Macam mana Nabi mana yang mimpi tu? Yusuf alaihi salam.
mimpi dan ditakbirkan mimpi itu. Itu tajuk yang akan datang, insya-Allah kita akan baca. Dan kita akan tengok bagaimana Nabi SAW sebelum dia terima wahyu pertama, hadis yang kita baca tadi. Sebelum Nabi terima wahyu yang pertama, Nabi duduk tahannus di Gua Hira. Sebelum tu Nabi mimpi. Apa mimpi Nabi? Kita nanti tengok di dalam Sahih Bukhari ada menceritakan tentang benda ni. Mimpi Nabi ni apa? Jadi tajuk yang akan datang insya-Allah Abwabur Ru'ya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, cerita tentang mimpi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isu huraian dia akan mai kalau kita mimpi jumpa ayah kita yang dah meninggal dunia. Dia mai jumpa kita dengan pakaian jubah putih. Mai cakap sesuatu kepada kita. Apa maksud mimpi itu? Jadi dia harap lepas kuliah jangan pakai dua botol nak tanya saya. So ustaz ni semalam saya mimpi lipan bara ketik ni kira lagu mana? Tak balik saya sampai pagi esok. Pasal apa? Pasal semua orang memang ada mimpi. Nak takbir mimpi bukan sebarang orang. Saya cuma boleh baca saja tajuk mimpi, nak takbir saya tak erti. Abang. Okey? Tetapi benda tu wujud dan ilmu itu ada. Nah, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana illa allazina amanu. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.